Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan. Baiklah, berita sepenuhnya. Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, seperti semua sedia maklum, beliau adalah seorang kuku besi. Rejim pentadbirannya mengamalkan prinsip kau cari masalah dengan aku, kau kena tindakan. Bahkan Mahathir masih terperangkap dalam dunianya sendiri. Beliau masih menganggap Malaysia ini dalam genggamannya. Apa jua tidak kena, beliaulah yang lantang bersuara meskipun rakyat tahu betapa teruknya beliau sebagai Perdana Menteri. Segala urusan pentadbiran negara, Mahathir cuba campur tangan. Sudah letak jawatan sebagai Perdana Menteri sekalipun, namun masih mahu campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran. Seolah-olah orang lain tidak mampu menandingi apa yang beliau lakukan sepanjang menjadi Perdana Menteri. Ketika menjadi Perdana Menteri, habis semua dirombaknya, bahkan sistem kehakiman negara juga dirombak oleh Mahathir. Gara-gara tidak berpuas hati dengan penghakiman Mahkamah Tinggi pada 1980-an, Mahathir yang ketika itu menjadi Perdana Menteri keempat melakukan pindaan ke atas Perlembagaan Malaysia yang dikenali sebagai Akta Pindaan Perlembagaan 1988. Mahathir berbuat demikian bagi menyekat kuasa badan kehakiman serta menginterpretasikan semula kedudukan mahkamah dalam sistem pentadbiran negara. Pada masa yang sama, Mahathir bersama sekutunya menyerang dan memburukkan hakim mahkamah secara terbuka menerusi media. Bertitik tolak dari situ, pihak mahkamah yang diketuai oleh Tun Saleh Abbas memohon Yang di-Pertuan Agong supaya bertitah agar campur tangan kerajaan dalam badan kehakiman dihentikan. Namun, Mahathir sememangnya licik. Rancangan Tun Saleh Abbas terbongkar dan Mahathir pula memohon kepada Yang di-Pertuan Agong agar Tun Saleh Abbas digantikan atas faktor kesehatan serta tidak mampu lagi membuat sebarang keputusan mahkamah dengan baik. Mahathir sekali lagi menggunakan teknik yang lebih kurang sama ketika memecat bekas peguam negara, Tan Sri Muhammad Afendi Ali. Mahathir coba menyebarkan naratif bahwa Muhammad Afendi berniat jahat dan tidak layak memegang jawatan sebagai peguam negara. Kita sedia maklum Mahathir hanya menggunakan hela seperti itu untuk menyingkirkan mana-mana individu yang tidak sealiran atau sekutu dengan beliau. Disebabkan itu, Muhammad Afendi ditematkan kontrak perkhidmatannya secara tidak sah dan tidak mengikut perlembagaan. Ironinya, Muhammad Afendi ditamatkan kontrak sebelum perbicaraan semakan semula keputusan Pulau Batu Putih. Langkah pemecatan Muhammad Afendi dibuat sejurus selepas Mahathir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-7. Yang anehnya, Mahathir dilihat terburu-buru untuk menarik balik tuntutan semakan Pulau Batu Putih berkenaan. Apakah sebenarnya kepentingan yang diperoleh oleh Mahathir dengan menyerahkan pulau itu kepada Singapura? Malangnya, Mahathir hingga kini mengunci mulut dan tidak memberikan sebab yang jelas tentang tindakan itu. Sebaliknya, menyalahkan pihak lain atas kesilapannya itu.